أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sidang para pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semata-mata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurnia dan fazalnya pada hari ini kita dapat meneruskan program tarbiyat online kita. Diharap Allah Subhanahu wa taala terus memberkati kita dalam program ini. Pada malam ini saya diamanahkan untuk menyampaikan tajuk Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Quran itu mudah. Tuan-tuan dan puan-puan sidang para pendengar, salah satu cara bagaimana untuk memelihara Al-Quran iaitu dengan banyak membacanya, banyak menilawatkannya. Dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di dalam dunia hari ini, Al-Quran adalah sebuah kitab yang paling banyak dibaca. Malah ramai di kalangan umat Islam yang memeliharanya dengan cara menghafal Al-Quran. Maka itu lahir banyak hafiz-hafiz Al-Quran. Dan bukan setakat itu sahaja. Al-Quran adalah kitab yang paling banyak dikaji. Kalau kita lihat bagaimana daripada Al-Quran kita boleh mendapatkan ilmu qiraat, ilmu terjemah dan tafsir, ilmu akhlak, ilmu kemasyarakatan, politik, ilmu hisab dan sebagainya. Pokok kata banyak perkara yang kita boleh dapatkan di dalam Al-Quran. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman, Inna alaina jam'uhu wa qur'anuhu. Sesungguhnya bagi mengumpulkan dan bagi ianya dibaca adalah tanggungjawab kami. Lihat bagaimana Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi suci kita Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, berkat darinya terus dapat kita rasakan sehingga ke hari ini. Banyak ulama-ulama, alim-alim, orang soleh yang telah mendapat faedah daripada mempelajari dan menghayati Al-Quran Karim. Kerana itu juga Allah SWT telah berjanji, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Iaitu maksudnya sesungguhnya kami yang telah menurunkan zikir ini dan kamilah yang akan memeliharanya. Jadi ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bahawa dia sendiri yang akan memelihara Al-Quran. Dari segi ilmunya, kesuciannya, kehormatannya, itu adalah tanggungjawab Allah Ta'ala. Dan untuk pelajaran di dalam Al-Quran itu terus hidup dan terus segar dan terus untuk kita boleh mendapatkan manfaat dan faedah daripada Al-Quran, makanya Allah SWT setiap abad mengirimkan para mujaddid untuk memberikan pelajaran-pelajaran Al-Quran, untuk memberikan kita satu semangat baru, untuk membersihkan kita daripada kotoran-kotoran yang dahulu, lalu membawa satu perubahan dalam kerohanian kita. Dan di akhir zaman ini pula,
Dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala telah dikirimkan Hazrat Masih Maud alaihissalam, Imam Mahdi alaihissalam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, di mana beliau telah membukakan rahsia-rahsia, khazanah-khazanah yang Al-Quran yang kebanyakan orang sebelum ini tidak dapat memahaminya. Tetapi dengan kurnia Allah Ta'ala mengirimkannya sebagai Sultanul Karam, beliau sebagai hakaman adalan telah banyak membukakan rahsia-rahsia Al-Quran kepada kita. Dan seterusnya kita terus mendapat manfaat, faedah daripada pelajaran suci Al-Quran. Jadi, alangkah baiknya setelah kita beriman dan yakin pada kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalam, maka kita harus berusaha untuk mempelajari, menghayati, mendengarkan nasihat-nasihat daripada beliau sebagai Imam Mahdi di akhir zaman ini. Tetapi kalau kita masih terkebelakang, tidak mahu berusaha untuk maju, untuk meningkatkan kerohanian kita, maka alangkah ruginya kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau kita inginkan kemajuan dalam kerohanian kita, kalau kita inginkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi dekat, dan kita ingin meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu membaca dan mengkaji Al-Quran. Al-Quran pasti akan mendorong kita, akan membawa kita kepada hidayah. Dan kalau kita bersungguh-sungguh dengan niat yang suci, ingin mengadakan perubahan dalam diri kita, maka Quran adalah sumbernya. Quranlah tempat kita merujuk. Kita membaca Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran, kita akan dipertuntunkan ke jalan yang benar. Kita akan diselamatkan, malah kita akan disucikan. Al-Quran boleh merubah kita ke tahap kerohanian yang tinggi dan menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang buruk. Kalau kita benar-benar dengan niat yang suci ingin mengadakan perubahan dan berusaha untuk mencari kebenaran dan berusaha untuk mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha untuk mencintai Islam, mencintai Al-Quran, sudah pasti inilah sumbernya yang Allah Ta'ala telah janjikan kepada kita. Al-Quran yang akan membimbing kita, akan memberi hidayah kepada kita. Dan kemudian kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Berusahalah ke arah itu dan beramallah dengan sesuai apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Kita akan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan pasti kita akan mendapatkan kejayaan. Apapun pekerjaan kita untuk duniawi ataupun untuk rohani, semuanya ada di dalam Al-Quran Karim. Tuan-tuan dan puan-puan sidang para pendengar, sesetengah orang mengatakan Al-Quran itu susah. Al-Quran itu susah untuk memahaminya. Sebenarnya ini adalah salah faham. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah berjanji di dalam Al-Quran, "Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri." Maksudnya kami telah menjadikan Al-Quran itu mudah untuk kita mendapat hidayat dan untuk mengingatiku. Jadi ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Taala telah mudahkan bagi kita untuk memperoleh hidayat daripada Al-Quran? Cuba kita lihat, kita boleh mendapatkan ramai guru-guru boleh membaca Al-Quran di merata tempat. Kita sekarang di zaman moden, kita boleh mempelajari Al-Quran secara online pun. Dan ada guru-guru yang mengajarkannya. Tetapi sekarang apakah kita mahu melibatkan diri? Mahu mencari atau mendapatkan Al-Quran? Allah Ta'ala dah mudah, Allah Ta'ala dah tahu fitrat manusia. Setiap zaman Allah Ta'ala telah ada sediakan sumber-sumbernya dan cara-caranya. Kalau kita tidak memahami Al-Quran, Allah Ta'ala telah kirimkan Hazrat Masih Maud alaihissalam, saya sebutkan tadi sebagai hakaman adalan, telah membukakan rahsia-rahsia, telah membukakan tafsir-tafsir yang sangat indah, telah membukakan khazanah ilmu yang sangat berharga. Bayangkan ilmu yang ada di dalam jemaat kita ini, ilmunya lebih advance daripada orang-orang yang di luar sana. Bayangkan sebagai contoh tentang Nabi Isa alaihissalam sahaja. Mereka masih tercari-cari jawapan, masih dalam keraguan.
apakah Nabi Isa AS masih hidup di langit ataupun telah wafat. Setengah mereka tak dapat memberikan jawapan pasti. Ada yang mengatakan dia masih hidup, ada yang masih kata telah wafat. Tidak ada jawapan pasti. Dan bila kita ditanya kalau dia hidup di langit, bagaimana kehidupannya? Mereka katakan tak boleh tanya. Wallahu alam, Allah Ta'ala yang berkuasa. Tetapi kita di dalam jemaat, kita tahu bagaimana Hazrat Masih Maud AS telah membukakan rahsianya. Bagaimana Hazrat Masih Maud telah beritahukan perjalanan Nabi Isa daripada Palestin sampai ke Kashmir, India. Dari bukti sejarah, dari bukti perubatan. Sekarang ada dari bukti daripada gambar foto, dari bukti kain kapan di Turin. Dan sekarang pun daripada kain kapan di Turin pun orang boleh buat bentuk statu Hazrat Isa AS. Jadi ilmu kita ni dibandingkan orang yang belum lagi terima jemaat itu, kita lebih advance. Dan banyak lagi ilmu-ilmu yang Hazrat Masih Maud AS telah ajarkan kepada kita, telah membukakan kepada kita dan menjadikan kita mudah untuk memahaminya. Jadi, kalau kita benar-benar dengan niat yang suci untuk mencari kebenaran, untuk meraih keberkatan, untuk mengenal para anbiya dan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka bukalah Al-Quran dan pelajarilah Al-Quran. Allah Ta'ala telah janji, telah sediakan bahawa Al-Quran itu akan dijadikan mudah untuk kita. Apakah Allah Ta'ala akan memungkir janjinya? Itu sama sekali tidak mungkin. Tetapi sekarang kita, apakah kita mau melangkah menuju kepada Al-Quran? Kemudian Hazrat Masih Maud AS telah memberikan satu misal yang sangat berkesan, yang sangat kita perlu pelajari. Hazrat Masih Maud telah jelaskan bagaimana ada dua jenis kelompok orang. Satu kelompok orang itu yang memang mereka tidak mahu menerima Al-Quran. Mereka menolak Al-Quran. Mereka tidak faham apa itu Al-Quran. Mereka adalah kelompok yang telah jauh daripada kebenaran. Dan hidayah tidak masuk kepada mereka. Itu satu. Tapi kelompok yang kedua lebih berbahaya lagi. Bahawa kepadanya telah diberikan Al-Quran yang syifa ini, yang menjanjikan keselamatan untuk dirinya. Dan dia tahu benar bahawa Al-Quran itu baik untuk dirinya. Ibarat seseorang yang tahu di sana ada mata air yang suci, yang bersih, yang boleh menghilangkan dahaganya, yang boleh hilangkan banyak penyakit di dalamnya. Dan orang itu sendiri sedang kehausan dan sedang menderita pelbagai penyakit. Tetapi walaupun dia tahu di sana ada mata air yang bersih, yang suci, yang boleh menghilangkan dahaganya, yang boleh menyelamatkannya daripada pelbagai penyakit, tetapi dia tidak menuju ke arah mata air itu, malah pergi daripada situ seolah-olah dia tidak mengetahuinya. Alangkah bodoh dan jahilnya orang yang seperti itu. Sepatutnya dia sendiri pergi ke mata air itu, meletakkan mukanya, minum sepuas-puasnya, hilangkan dahaganya dan merawat segala penyakit di dalamnya. Tetapi malangnya, dia telah pergi daripada situ. Betapa ruginya orang yang seperti itu. Jadi kisah orang yang seperti ini perlu kita ambil iktibar dan perlu kita mengambil nasihat. Itulah apa yang ingin saya sampaikan untuk pengajian kita pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu Taala memberikan kita taufik untuk mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu mudah sebenarnya. Allah Ta'ala dah tahu fitrat manusia. Dia telah ciptakan Al-Quran. Dia tahu setiap fitrat manusia itu daripada pelbagai peringkat umur pun. Dan itu terpulang kepada kita. Apakah kita mau berusaha untuk mempelajarinya, untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran? Itu terpulang kepada kita. Apakah kita mau menjadi orang yang tahu seperti mata air tadi tapi menjauh? Kita akan rugi kalau kita menjadi orang seperti itu. Tetapi kalau kita ingin mengadakan perubahan suci, ingin membentuk kerohanian dan ketakwaan yang tinggi, ikutilah contoh-contoh orang-orang soleh, syahid yang telah berjaya sebelum kita. Ikutilah contoh-contoh mereka dan berasa banggalah apabila kita dapat mempelajari Al-Quran daripada mereka.
Semoga Allah SWT memberi taufik dan hidayah kepada kita semua